Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Sabahun Nur, Sabahul Khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-646 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita harapkan kita beroleh ibrah, kita beroleh pengajaran, kita beroleh manfaat dan kita beroleh kebaikan daripada kalamullah Al-Quran. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebagai sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Ahlan Azaz, kemudian ada Man dan juga ahlan Nurul Hanifah Cibuan di TikTok. Ahlan kepada Johari Yaakob dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok, FB. Ahlan Kamizah Muhammad Amil, Razita Abdul Manaf, Wan Muhammad Suid, Aminah Hitam, Salbiah Ali, Marwani Ahmad, Ana Sukaimi, Safia Safian, Az-Zahra, kemudian Habibah Suib, Nurazia Mukhtar dan juga Elmima Ahmad, Nurhayati Sulaiman, Siti Amni, Sharina Uthman, kemudian Hajarah Zai, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nuraini Abdul Manaf, Zimah Don dan juga Nurazia Mukhtar serta Zakia Muhammad Nin. Ahlan kepada semua. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Pada kali ini kita dah tiba pada ayat yang terakhir daripada juz yang ke-9. Ayat yang ke-40 daripada muka surat 181 surah yang ke-8 Al-Anfal. Sekali lagi, kalau ada yang mempunyai Al-Quran, mohon untuk buka muka surat 181, penghujung juz yang ke-9, ayat yang ke-40, surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Saya nak baca dahulu kepada sahabat yang ada Al-Quran ataupun memang dah hafal. Jom kita baca sama-sama kerana setiap huruf Allah balas dan Allah kurniakan 10 hasanah, 10 pahala dan ganjaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat yang ke-40. Apakah ringkasan ayat yang ke-40? Kalau kita perasan pada ayat yang ke-40, Allah ada menyebut berkenaan tentang janji orang yang berjuang pada jalan Allah, Allah pasti akan bantu. Sebab itu di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini,
bahawa basyaratum minallah, khabar gembira yang Allah berikan di dalam ayat 40 untuk orang-orang yang beriman, yang berjuang mempertahankan agama Allah. Apakah khabar gembira yang Allah berikan? Khabar gembira yang Allah berikan bin nasar, dengan bantuan Allah, wa ta'yid, dan pertolongan daripada Allah. Maka kalaulah kita nak tulis ringkasan ayat yang ke-40, apakah ringkasan ayat ke-40? Khabar gembira daripada Allah untuk orang-orang yang beriman, yang memperjuangkan agama Allah, mempertahankan kemudian agama Allah. Allah pasti akan bantu, Allah pasti akan tolong di dunia dan juga di hari akhirat. Lalu daripada sini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, bahawa setiap apa yang kita lakukan untuk agama Allah, setiap perkara yang kita lakukan untuk mempertahankan kemuliaan agama Allah, maka sebenarnya Allah tahu dan Allah pasti akan balas dengan sebaik-baik pertolongan dan juga pada waktu itu dengan bantuan. Okey, maka ini adalah ringkasan ayat ke-40, menceritakan tentang khabar gembira yang Allah berikan tentang pertolongan dan bantuan. Namun, apa pula kaitan ayat yang ke-40 dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-39? Maka pada ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau kita lihat daripada ayat 38, pada ayat 38 Allah menegaskan bahawa kalaulah musuh-musuh Islam pada waktu itu mereka berhenti daripada menyerang Islam, menyerang Nabi, mereka bahkan bertaubat dan beriman, Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa mereka. Itu ayat 38. Bahawa Allah tawarkan, barang siapa yang berhenti menyakiti agama Allah, menyakiti baginda Nabi SAW, dan pada waktu itu dia bertaubat beriman, Allah ampunkan semua dosa dia. Sebab itu ketika mana pembukaan kota Mekah, banyak para sahabat sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah musuh ketat Nabi SAW. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Abu Sufyan, dan banyak lagi yang lain. Tapi bila mereka beriman, mereka bertaubat, maka Allah ampunkan dosa mereka. Bahkan mereka menjadi radhiyallahu anhum, orang-orang yang Allah redha dan kasihi. Maka itu ayat 38, bahawa kalaulah musuh-musuh Islam berhenti mengganggu, menyerang umat Islam, maka Allah akan ampunkan dosa mereka. Ayat 39 pula adalah Allah ingatkan, kalaulah musuh-musuh Islam pada waktu itu tak nak untuk berhenti memerangi, mengganggu Islam, maka jawapan dia adalah kita kena memperjuangkan, mempertahankan agama Islam. Tapi sampai bila? Sampailah pada waktu itu mereka berhenti. Sebab itu Allah sebut pada ayat 39, fa in tahu, jika mereka berhenti, maka kita pun kena berhenti daripada memerangi mereka. Lalu bila pada ayat 39 ada menceritakan tentang perlunya berjuang, waqatiluhum, dan berjuanglah kamu dan berperanglah kamu menentang musuh-musuh Islam. Maka itu ayat yang ke-39, ada perkataan berjuang, ada perkataan berperang. Maka Allah datangkan ayat yang ke-40, Allah sebut jangan risau, kerana Allah akan sentiasa membantu, Allah akan sentiasa menolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir, firman Allah pada ayat yang ke-40. Maka ini adalah kaitan ayat yang ke-40 dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya ada menceritakan tentang perjuangan untuk orang-orang yang masih berkeras untuk menentang agama Allah dan Rasulullah. Maka ayat yang ke-40 adalah penyempurnaan untuknya. Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan. Allah pasti bantu, Allah pasti tolong orang yang mempertahankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Lalu firman Allah, sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, okey, wa bidzalika nara, daripada 3 ayat yang kita telah baca ini kita dapat melihat bahawa Allah sentiasa membuka pintu
untuk musuh-musuh Islam kembali dan bertaubat, dan pada waktu itu beriman dan beroleh hidayat. Hatta yafi'u ila rushdihim. Allah sentiasa buka pada waktu itu untuk mereka bertaubat dan beriman. Wa yantahu an kufrihim, dan berhenti daripada keingkaran mereka. Wa basyarathum, dan Allah memberikan khabar gembira, bi annahum idza fa'alu dzalika, kalaulah mereka pada waktu itu lakukan, iaitu mereka berhenti menyakiti Nabi, berhenti memerangi agama Allah, maka Allah pasti akan ghafarallahu lahum, mengampunkan semua dosa-dosa mereka yang terdahulu. Penyayangnya Allah, pemurahnya Allah. Dan bagaimana untuk orang yang dah mengangkat senjata memerangi agama Allah, kalaulah mereka bertaubat, Allah boleh ampunkan. Okey, namun idza istamarru fi kufrihim, kalaulah musuh-musuh Islam berkeras untuk berkekalan di dalam keingkaran mereka, wa muadatihim, dan mereka memusuhi kebenaran dan agama Allah, maka pada ayat yang ke-39 dan 40 Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berjuang mempertahankan agama Allah, sehingga tidak ada lagi fitnah, sehingga tidak ada lagi pada waktu itu orang Islam yang ditindas. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ringkasan 3 ayat yang kita telah kongsikan tadi. Maka sebab itu firman Allah, jom kita lihat ayatnya, ayat yang ke-40 yang menyempurnakan ayat 38 dan 39 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Firman Allah, wa in tawallau, dan jika mereka, siapa yang dimaksudkan di sini dengan mereka? Musuh-musuh Islam, orang-orang yang memerangi Islam. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling daripada apa? Berpaling daripada tawaran yang Allah berikan pada ayat 39 untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Mereka tak nak. Wa in tawallau, firman Allah, dan jika mereka berpaling, maka apa pula tugas kita umat Nabi? Kita kena berjuang mempertahankan agama untuk orang yang memerangi agama. Itu pun sampailah dia berhenti. Kalau dia berhenti, kita pun berhenti. Itu kita dah belajar semua pada ayat yang sebelumnya, ayat 39. Maka firman Allah, dan jika mereka berpaling, mereka pada waktu itu tak nak beriman, mereka tak nak berhenti daripada memusuhi agama Allah, fa'lamu, maka ketahuilah. Allah berikan khabar gembira. Fa'lamu, ketahuilah. Annallaha maulakum, sesungguhnya Allah adalah pelindung kamu. Jangan takut. Kalaulah kamu perlu berhadapan dengan orang-orang yang memerangi agama, memusuhi agama, fa'lamu, ketahuilah, annallaha maulakum, sesungguhnya Allah adalah pelindung kamu. Dan kalaulah Allah pelindung kita, apa lagi kita nak takut? Kalaulah Allah pada waktu itu penjaga kita, apa lagi yang kita nak risaukan? Fa'lamu, maka firman Allah, ketahuilah, sesungguhnya Allah adalah pelindung kamu. Tapi kalau kita perasan pada perkataan fa'lamu, fa'lamu ini adalah perkataan yang asalnya adalah ain lam mim, yang memberi makna ilmu, memberi makna pengetahuan. Maka bila Allah sebut fa'lamu, walaupun terjemahan biasanya adalah ketahuilah dalam bahasa Melayu, tapi jika kita lihat daripada kata dasar dia, kata asalnya fa'lamu, maka sebenarnya untuk kita sedar, untuk kita ingat, untuk kita yakin yang annallaha maulakum, Allah adalah pelindung dan penjaga kita, maka ianya ada kaitan dengan fa'lamu, ianya perlukan ilmu. Kita perlu ilmu. Kita perlu pada waktu itu ada pengetahuan daripada hadis, daripada Al-Quran, ayat-ayat yang menerangkan tentang penjagaan Allah, hadis-hadis yang menerangkan tentang Allah, supaya pada waktu itu kita benar-benar yakin yang Allah pelihara dan jaga kita. Dan ianya memerlukan kepada ilmu. Fa'lamu, memerlukan kepada ilmu. Sebab itu Allah sebut fa'lamu, adakan ilmu, belajar ilmu, supaya kamu benar-benar tahu
annallaha maulakum, sesungguhnya Allah pemelihara dan penjaga kamu. Sebab itu apa yang kita berulang kali baca dalam Al-Quran, Allah nak terangkan tentang kekuasaannya, tentang kehebatannya, supaya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, sebelum turunnya ayat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai pengawal. Nabi ada pengawal. Nabi ada pengawal yang pada waktu itu mengawal depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pengawal Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ahlan akrazin, terima kasih Mak Montel, terima kasih sahabat-sahabat yang memberi gift di TikTok dan juga di FB. Maka Nabi ada pengawal. Sebab banyak musuh Nabi SAW yang pada waktu itu nak membunuh Nabi SAW. Tetapi bila turun sahaja ayat wallahu ya'simuka minan nas, ayatnya kita dah baca dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, muka surat 119, surah yang kelima, ayat 67. Ayat yang ke-67. Surah yang kelima, Al-Ma'idah, ayat 67, muka surat 119, pada hujung ayat. Maka firman Allah turunkan ayat wallahu, dan Allah ya'simuka, akan menjaga dan memelihara kamu wahai Muhammad, minan nas, daripada kejahatan manusia. Turun je ayat ini, Nabi terus keluar daripada rumah. Nabi kata dengan para pengawal baginda, pergi, jangan risau, Allah menjaga aku. Dan ini datangnya daripada mana? Daripada keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dan bagaimana kita benar-benar nak mendidik diri kita dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah? Perlukan pada waktu itu ilmu. Fa'lamu adalah isyarah kepada perkataan Ain Lam Mim yang ada di dalamnya, yang mana kata dasar kepada fa'lamu memberi makna ilmu. Kita perlu ada ilmu supaya kita benar-benar yakin annallaha maulakum, sesungguhnya Allah adalah penjaga dan pemelihara. Bukanlah bererti langsung tak ada ujian. Para Nabi pun kena uji. Tapi maksudnya bila kita benar-benar yakin Allah adalah penjaga, kita akan jadi lebih tenang. Apa yang berlaku pun sebab Allah yang berkehendak begitu. Apa yang pada waktu itu terjadi pun sebab Allah yang berkehendak begitu. Bukanlah langsung tak kena uji. Dunia namanya adalah tempat kena uji. Cumanya bila kita benar-benar yakin dengan ilmu bahawa Allah adalah penjaga, maka firman Allah pada penghujung ayat, ni'mal maula, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula. Tidak ada pelindung yang lebih baik daripada Allah. Tidak ada pelindung yang lebih hebat daripada Allah. Tidak ada pelindung yang lebih berkuasa daripada Allah. Tidak ada pelindung yang lebih pada waktu itu sayang kita lebih daripada Allah. Wa ni'man nasir, dan kena ingat firman Allah pada hujung ayat yang ke-40, dan Allah juga sebaik-baik penolong. Ni'mal maula, sebaik-baik penjaga Allah. Ni'man nasir, sebaik-baik penjaga pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya kata kuncinya adalah fa'lamu. Kita kena ada ilmu. Sebab itu kita belajar Al-Quran setiap hari, kita belajar tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, supaya dengan ilmu tadi menjadikan kita yakin dan percaya pada Allah. Dan ianya pada waktu itu berulang kali perkara tersebut Allah ceritakan. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada perkataan fa'lamu annallaha maulakum, pentingnya untuk kita benar-benar yakin yang Allah adalah penjaga pada waktu itu dengan ilmu. Dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang menceritakan tentang kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita benar-benar yakin yang Allah adalah penjaga, maka Allah sebut di hujung ayat ni'mal maula, dan Allah lah sebaik-baik penjaga, wa ni'man nasir. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada hujung ayat, bahawa Allah akan layan kita berdasarkan sangkaan kita pada Allah. Sebab itu pada permulaan ayat Allah sebut fa'lamu, kena tahu Allah tu penjaga. Bila kita dah tahu dan yakin
Allah ulang sekali lagi, Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik penolong. Maka sebenarnya pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, Allah akan layan kita berdasarkan sangkaan kita kepada Allah. Kalau baik sangkaan kita kepada Allah, baiklah layanan Allah kepada kita. Kalaulah kita banyak bersangka buruk kepada Allah, maka itulah keadaan yang kita akan dapat. Sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis, ana inda dhanni abdi bi, aku melayan hamba berdasarkan sangkaan hamba tersebut kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Maka bila kita dah benar-benar fa'lamu, kita dah benar-benar yakin Allah penjaga, maka Allah sebut memang Allah adalah sebaik-baik penjaga. Tapi kalaulah kita sendiri tak yakin Allah tu penjaga, maka bagaimana pada waktu itu kita nak beroleh penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hujung ini, sebelum masuk juz yang ke-10, yang dalam tafsir Al-Wasit menyebut, beliau menukilkan daripada tafsir Ibn Kathir bahawa peringatan sesungguhnya peperangan yang berlaku dalam Islam hanya senya innama syara'ahu, hanya senya Allah telah mensyariatkan li'i'la'i kalimatih, untuk meninggikan agama Allah. Peperangan yang berlaku bukan untuk bunuh orang bukan Islam. Peperangan yang berlaku bukan pada waktu itu nak menghapuskan etnik, nak menghapuskan manusia, tidak. Peperangan yang berlaku adalah untuk meninggikan kalimah Allah yang kena tindas. Peperangan yang berlaku laisa li ajlil ghanimah, bukan kerana nak mendapat harta rampasan. Peperangan yang berlaku bukan kerana as-saytarah alal ghair, kerana kita pada waktu itu nak menguasai, nak menindas golongan lain. Itu bukan tujuan peperangan. Bukan maksud peperangan begitu. Nampak je orang bukan Islam nak bunuh, bukan. Itu salah faham. Nampak je orang ni nak bunuh, bukan. Itu bukan tujuan peperangan. Maka sebab itu disebutkan di sini, lagi-lagi tidak dibenarkan dan haram untuk mana-mana orang Islam memerangi orang Islam yang lain, walaupun sekadar telah mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun begitu, maka Imam Ibn Kathir bawakan dalil tentang hadis riwayat Usama bin Zaid, hadis yang sahih, bagaimana Usama bin Zaid ketika mana dalam satu peperangan, seorang musuh telah pada waktu itu bersungguh-sungguh nak bunuh dia. Sehingga akhirnya Usama bin Zaid dia mendapat peluang untuk pada waktu itu membunuh musuh. Maka musuh yang pada awalnya tadi nak bunuh dia, maka musuh tadi pada waktu itu cepat-cepat ucap 2 kalimah syahadah. Cepat-cepat dia ucap sebelum kena bunuh. Tapi Usama bin Zaid tetap bunuh. Maka berita tadi sampai kepada Nabi SAW dan Nabi SAW marah. Maka Nabi SAW tanya, kenapa engkau bunuh dia padahal dia telah ucap 2 kalimah syahadah? Maka Usama bin Zaid cuba memberi alasan. Kata Usama bin Zaid, wahai Rasulullah, dia ucap 2 kalimah syahadah hanya kerana takut pedang. Dia bukan betul-betul masuk Islam. Maka beberapa kali Nabi SAW bersabda, kenapa engkau tak belah dada dia tengok adakah dia benar-benar ucap kalimah syahadah ataupun tidak. Kita tak dituntut untuk tahu apa yang dalam hati. Kita dituntut pada waktu itu untuk menerima apa yang zahir. Maka hadis itu Imam Ibn Kathir jadikan sebagai dalil bahawa tidak boleh memerangi mana-mana orang yang pada waktu itu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Hatinya hanya Allah yang tahu. Kita pada waktu itu bila diucap dia 2 kalimah syahadah, maka pada waktu itu kita tidak boleh memerangi dia. Sebab itu ketika mana di Madinah begitu banyak orang munafik yang jelas dan terang-terangan membantu orang-orang Yahudi menyakiti Nabi. Akan tetapi kita nampak Nabi tidak bunuh mereka. Nabi tidak jatuhkan hukuman terhadap mereka. Kenapa? Sebab mereka telah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maka sebab itu Imam Ibn Kathir menyebut, peperangan di dalam Islam tidak boleh kita memerangi orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Peperangan dalam Islam bukan kerana kita nak menindas orang lain. Peperangan dalam Islam bukan kerana harta rampasan. Peperangan dalam Islam adalah kerana pada waktu itu untuk kita meninggikan kalimah Allah
apabila kalimah Allah ditindas, dan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi Imam Ibn Kathir bawakan kisah Abdullah bin Umar yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Umar pada zaman hidup beliau tak nak terlibat dengan kumpulan umat Islam yang berperang sesama sendiri. Maka pada waktu itu ada orang tegur. Dia kata, kenapa engkau tak nak berperang? Padahal Allah sebut pada ayat 39 surah Al-Anfal, kena berperang sampai hilangnya fitnah. Maka salah faham. Dan kita dah baca hadis ini pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Atia dia excited sangat. Dia nak juga bagi salam. Okay, bagi salam Atia. Excited sangat. Kenapa suka kamera? Perempuan kena malu lah. Kenapa suka kamera ni? Itu tadi nak tengok kamera sangat. Ni kat FB. Assalamualaikum semua. Masya Allah, tabarakallah. Doakan saya sihat. Dekat TikTok. Masya Allah. Okay, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu insya-Allah saya akan berangkat menunaikan umrah pada 17 November. Atia pun ikut. Yang anak-anak yang lain tak ikut sebab saya bawa jemaah. Lalu insya-Allah kalau ada di antara sahabat-sahabat yang ingin untuk saya bantu menunaikan ibadah umrah badal, maka boleh maklumkan insya-Allah untuk dilakukan umrah badal. Dan kemudian pada 25 hari bulan 11 saya dan jemaah merancang untuk melakukan sabil Mekah. Cumanya duit ringgit jatuh kebelakangan ni antara 1.26 hingga 1.30. Dan kemudian di sana pun ada kos-kos yang lain, kos pengeluaran dan sebagainya. Maka kali ini berapa ringgit untuk sabil Mekah? RM16, termasuk cas pengeluaran dekat sana dan juga cas lain-lain. RM16, lebih kurang 11 rial ataupun 11 rial lebih. Lalu kalaulah ada yang nak bersama dalam infak sabil Mekah, boleh maklumkan sebab sebelum ni ramai yang join juga. Mudah-mudahan insya-Allah dengan itu Allah terima segala usaha kita. Jumpa lagi semua insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.